Beli teh ais kat tepi, lepas tu letak straw. Sedut tak nak keluar. Kenapa tak nak keluar ni? Bila sedut, masuk angin je. So angin keluar kan. Angin masuk tapi air tak naik. Sebab apa? Sebab straw tu bocor. Rintangan ni dia ada dua jenis yang kita belajar peringkat sekolah dia ada dua jenis lah. Kalau you dah pernah belajar, anggap sebagai ulang kaji supaya lebih faham Okey, kita ada konduktor yang mematuhi hukum Ohm. Okey, hukum Ohm kata apa? Dia kata V berkadar terus dengan I V berkadar terus dengan I. Ini hukum Ohm kata. Yang kita ada graf tu. Kan? Kita ada arus kat sini, kemudian kita ada I, V. So dia kata V berkadar terus dengan I. Semakin besar I, semakin besar V. Okey, so ini adalah hukum Ohm. Dan dia berkadar terus. Okay, dia bermula daripada asalan zero Okey, so ini adalah hukum Ohm. Dia kata kat sini, konduktor yang mematuhi hukum Ohm dikenali sebagai konduktor Ohm. Ini untuk istilah pengetahuan you kena tahu sebab mungkin ditanya dalam soalan objektif. Manakala konduktor yang tidak mematuhi dia kata bukan hukum Ohm lah. Maknanya kalau bukan hukum Ohm dia tidak dapat graf macam ni. Okey so itu yang asas dia dari segi rintangan ni. Sebab apa? Sebab Ohm ni adalah orang yang penting dalam tajuk rintangan ni. Sebab tu kita ambil nama dia untuk kita letakkan menjadi unit bagi rintangan. So dia besar lah ni. Ini saintis yang terkenal. Okey. Jadi untuk eksperimen biasanya cikgu all akan gunakan dawai konstanten. Okey, dawai konstanten untuk buat eksperimen 3.1. 3.1 ni yang ini. Kalau you tengok saya dalam Didik TV hari tu, saya jelaskan eksperimen ini. Okey, saya jelaskan eksperimen 3.1 ni. Okey, kalau yang tak pernah tengok lagi, you boleh tengok dekat Didik TV punya YouTube. Channel dia ada kat situ. You cari fizik rintangan dawai. Dia tajuk rintangan dawai. You jumpalah ada rakaman dekat situ kat YouTube. Okey, so beza keupayaan ini kita buat eksperimen ni senang saja. Kita sambung ikut dia punya litar macam ni. Ikut sebiji. Kalau sel kering duduk kat sini, you letak kat sini sel kering atas meja letak atas meja. Supaya kita tidak miss di mana-mana sambungan. Okey, letak sel kering kat sini, letak suis kat sini, letak air meter kat sini, sebiji ikut dia. Dawai kat sini. Okey, lepas tu buat meter dan rheostat. And then sambung. Pastikan sambungan itu dia ketat lah. Dia ketat supaya dia tidak loose. Dia tidak hilang dia punya current. Sebab apa penting kat sini? Sebab kita guna arus yang kecil saja. Kita guna arus, bayangkan kita guna 0.2 ampere saja. Kan? Sebab arus yang kecil ni kita bayangkan macam secawan air. Dan kalau you bayangkan secawan air tu you curahkan dalam longkang. Kan longkang tu kita ibaratkan sebagai konduktor. Kan? Kita bayangkan longkang tu sebagai konduktor, you curahkan air satu cawan. Kemana perginya cawan tu? Kemana perginya air tu? Mengalir tak air tu? Begitu. Sangat kecil. Kita bayangkan itu. Jadi kita tak nak ada sebarang kebocoran. Loose sambungan tadi. Supaya arus tu dah lah kecil. Lepas tu dia bocor pula kan. Lagilah tak ada bacaan. You bayangkan tapi kita tak guna longkang. Kalau longkang tu besar tu kita bayangkan konduktor yang saiz longkang tu besar. Kan? Air yang satu cawan tu sangat kecil. Jadi kalau kita bayangkan seperti straw lah. Kalau nak lebih sesuai, kita ambil straw, kita sedut straw tu. Lepas tu air mengalir dalam straw. Macam tu. Okay, you bayangkan seperti arus elektrik. Okay, jadi kalau straw tu bocor, maka air yang kita sedut tu dia akan keluar ke tempat lain. Ataupun langsung tak boleh sedut. Pernah tak you sedut straw bocor? You minum air, beli air teh ais ikat tepi. Kan? Beli teh ais ikat tepi, lepas tu letak straw. Sedut tak nak keluar. Kenapa tak nak keluar ni? Bila sedut, masuk angin je. So angin keluar kan. Angin masuk tapi air tak naik. Sebab apa? Sebab straw tu bocor. Walaupun sedikit bocor. Itu ada kaitan dengan tekanan. Kan? Itu ada kebaikan dengan tekanan yang you belajar sebelum ni. Okay. Jadi aliran air itu kita bayangkan. Walaupun satu cawan kita sedut, dia mengalir cantik lah dalam straw tu kan. Sebab saiz straw tu memang sesuai dengan dia. Kalau kita ambil satu cawan tu, kita letak dalam longkang, kita tak nampak pengaliran itu. Bayangkan macam tu lah. Jadi kalau longkang tu dia kena air hujan. Air tu air hujan, bukan air dalam satu cawan. Barulah nampak pengaliran dia.
Maksudnya, dia memerlukan arus yang lebih besar. Barulah kita nampak pengaliran dalam longkang yang digambarkan sebagai konduktor yang lebih besar. Okey? Jadi kena sesuai. Kena sesuai. Dia tak boleh tak sesuai di antara saiz konduktor tu. Kita ubah, kita adjust rheostat sebab kita nak kawal arus. Bila kita dapat arus 0.2, kita ambil bacaan pada voltmeter berapa. Lepas tu kita adjust pada 0.3 pula. Okay, macam mana kita dapat 0.3? Kita kawal rintangan pada rheostat. Okay, rheostat ni dia adalah perintang. Dia adalah perintang boleh laras. Dia panggil perintang boleh, rintangan boleh ubah. Rheostat. So kita kawal dia ni sama ada kita nak bagi arus besar masuk ataupun arus kecil masuk. Bergantung kepada rintangan dekat sini. Yang ini kekal. Dawai konstanten panjang dia kekal lah. Okay, panjang dia kekal. Kita boleh sebut dia sebagai responden pula, constant variable. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan. Itu panjang dawai konstanten. Nampak? So apa dia pemboleh ubah yang dimanipulasi? Yang dimanipulasi adalah arus. Nampak? Arus yang bergerak balas adalah beza keupayaan ataupun kita panggil voltan merentasi dawai ini. Okey, so jelas kan? Senang kan? Lepas tu buatlah eksperimen ni, and then kita pun dapatlah dia punya pattern dia. Ni dia punya contoh dia punya jadual lah. Contoh 0.2 berapa dapat, 0.3 berapa dapat voltmeter, 0.4 berapa dapat bacaan voltmeter. Sampai habis, and then kita pun buatlah graf. Sebelum tu untuk eksperimen ni dia ada A dan B. Kalau yang B ni kita tukar dawai tadi, kita guna bahan bukan ohm. Biasanya kita guna mentol berfilament. Bukan mentol besar tu mentol tu kecil je. Okay, mentol tu kecil je, kita tukar dengan dawai konstanten tadi. Kita tukar dawai konstanten tu, kita pun pasang pada mentol tu. Sama juga dia punya ni sama sajalah. Letak ni sama saja. Kita buang yang ni, kita keluarkan dawai konstanten ni, kita sambung pada dia ada mentol kat situ. Ini letak Okey, so mentor dia lebih kurang macam ni lah. Okey, so ada bulat. Okey, itu simbol untuk mentor sorry. Okey, jadi bila kita switch on, maka mentor tu akan menyala. Bergantung kepada kekuatan ataupun magnitude arus. Kalau arus kecil, dia menyala malap. Kalau arus tu kita bagi dia besar, dia akan menyala dengan lebih terang. Okey kan? Itu nampak kan? Tetapi bacaan pada voltmeter ni tidak seragam. Nampak? Bila kita guna ammeter. Kalau yang ini dia seragam. Okay, yang contoh yang saya buat dekat, saya kata dalam bilik TV tu dia dapat 0.2 kat sini. 0.3, dapat 0.4, dapat 0.5, dapat 0.6. Okay, bila kita buat graf, that's why dia jadi graf tu cantik je macam tu. Graf bilauan air tu. Nampak? So maksudnya di sini dia mematuhi hukum Ohm. Manakala kalau kita buat yang ini dia tak dapat hukum Ohm tu sebab dia tak dapat graf garis lurus, dia dapat graf macam ni. Ini untuk bukan Ohmnya. Kita tukar kepada mentol, kita dapat graf dia macam ni. Ini yang guna dawai konstanten tadi. Senang tak? Boleh kan? Okey. Ada masalah tak setakat ni? Boleh faham Okey, jadi apakah rintangan sebenarnya? Apakah rintangan tu? Rintangan adalah keupayaan sesuatu arus tu. Ataupun kita panggil tahap kesukaran dia. Mana kalau rintangan tu besar, tahap kesukaran ataupun tahap berapa banyak arus yang masuk tu kecil. Kalau rintangan dia besar. Kalau rintangan dia kecil, kuranglah. Ataupun kita kata nisbah antara beza keupayaan dengan arus elektrik. Okey Jadi kalau kita dalam kes rintangan ni kita ambil perbezaan kita ubah dia menggunakan rheostat. Dalam litar elektrik dia tak pakai rheostat. Kan dalam radio kita dan televisyen kita, alat-alat elektrik tu kalau kita buka tengok dia punya board dia tu PCB board dia panggil PCB board tu yang ada banyak komponen elektronik dalam tu, dia tak pakai rheostat besar tak boleh masuk kat situ. Jadi dia pakai perintang. Perintang ni you dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Tingkatan 1 pun dah belajar Tingkatan 1 dah belajar rintangan. Jadi rintangan ni sebenarnya tak asing bagi you all lah, you all dah tahu.
Jadi sebab tu dalam tajuk ni dia tak ajar secara detail apa itu rintangan, semua tak ajar. Sebab you all dah belajar benda ni tingkatan 1. Saya tengok anak saya tingkatan 1 tanya saya pasal ni. Ayah macam mana nak buat soalan ni? Tingkatan 1 tahun ni. Kan? Dia bagi saya soalan yang berkaitan dengan litar bersiri dan litar selari. Saya kata, you dah belajar tajuk ni? Kan? Ini fizik tingkatan 5 belajar. Kan? Nampak? Budak-budak sekarang tingkatan 1 dah belajar dah benda ni. Okay. Jadi, itu KSSM lah. You all ni kan KSSM. Jadi, sepatutnya you all dah tahu dah benda ni. Jadi, benda ni tak perlu kita belajar dengan lebih detail. Cuma kita nak guna dia. Dengan harapan you all ada prior knowledge. Pengetahuan sedia ada yang you dah belajar sebelum ni. Sepatutnya kita nak guna. Sekarang, masa tingkatan 5. Masa you di universiti nanti, college nanti, lagi detail lah masuk khusus kejuruteraan elektrik, katakan. Electrical engineering, electronic engineering, power engineering, mechatronic engineering. Itu semua kursus-kursus yang power punya. Kan? Dia tak belajar lah. Dia tak belajar dah benda yang asas macam ni. Dia banyak benda yang lebih advance, lebih complicated. Tapi kalau you berminat, tak ada masalah. Orang lain pun boleh score dengan cemerlang dekat universiti. You all pun tak ada masalah, insyaAllah. Okay, jadi litar siri, litar selari. Bila kita belajar berkaitan tajuk rintangan ni, kita tak boleh lari daripada benda ni. Sebab inilah yang digunakan dalam litar-litar elektrik kita. Di rumah ke, dalam alat elektrik ke, memang kita guna kaedah ini. Ada satu kaedah lagi sebenarnya. Kalau you belajar lebih detail, ada satu kaedah lagi. Dia panggil, ni bersiri kan? Ini siri, ini selari kan? Dia panggil kombinasi. Dia bagi kombinasi, gabungan antara siri dan selari lah. Contohnya macam ni dia tak gabung. Macam ni, macam yang litar siri contoh, litar selari contoh ni dia tak gabung. Ini asing-asing, ini basic lah. Ini basic. Okay, litar siri dia nampak tadi, dia direct je kan. R1, okay, dia bersambung dengan R2, dia bersambung dengan R3 kan. Dia bersambung saja. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dia bersambung saja. Kaki dia saling bersilang. Kita katakan bersilang. Maksudnya kalau dekat sini kaki kat sini positif, kaki R1 kat sini negatif. Lepas tu kaki R2 kat sini positif, kaki R2 kat sini negatif. Kat sini kaki positif bagi R3, kaki negatif bagian. Dia saling bersilang. Okay, positif, negatif, positif, negatif. Okay, ini perbezaan yang paling ketara lah. Susunan dia berjujukan. Dia panggil siri. Litar selari pula, dia berkongsi. Dia berkongsi kaki. Kalau kaki kat sini positif, dekat sini pun berkongsi dengan dia adalah positif juga. Dekat sini pun berkongsi dengan dia positif juga. Dan sama dengan yang negatif. Nampak? Dia berkongsi. Dia attach sama kaki tu. Jadi keadaan dia jadilah macam ni. Nampak? Ini kita namakan selari. Okay. So daripada dua-dua ni, kita nak tengok perbandingan dia. Okay. Bagaimana keadaan arusnya. Bagaimana keadaan beza keupayaannya. Okay. Dengar baik-baik. Yang pertama sekali kalau kita ambil in terms of current, arus elektrik yang mengalir melalui setiap perintang, dia katakan di sini arus yang mengalir dalam R1, ada I1 kat sini, yang mengalir dalam R2 kita sebut I2, yang mengalir dalam R3 kita sebut I3 adalah sama. Arus dia sama. Nampak? Kalau dia berapa besar arus dia, sama je semua. Dia masuk dalam litar sesiri. Manakala dalam litar selari dia tak sama. Dia pecah mengikut kepada berapa besar rintangan masing-masing. Kalau rintangan R1 besar, maka arus yang lalu dekat R1 kecil. Nama dah rintangan kan? Rintangan ni kan dia menghalang ataupun dia mengurangkan arus yang melaluinya. Kalau rintangan dia besar, arus dia kecil. Kalau rintangan dia kecil, arus dia besar. Kalau rintangan dia sama, R1 sama dengan R2, sama dengan R3. Maka arus yang melalui setiap rintangan tersebut samalah. Nampak jadi kita tak boleh kata dia semestinya sentiasa sama, tak boleh. Dia bergantung kepada nilai rintangan. Kalau R1 kalau sesiri sama, tak kira lah dia besar ke kecil, dia sama. Arus itu juga lalu. Kalau R1 ni katakanlah 100 ohm kan, R2 ni. Jadi yang lalu dekat dia ni kita guna adalah nilai yang sama. Okey. Dan dari segi ini dia kata kat sini ada perkataan jumlah ni. Maka dia kata
Yang tadi daripada satu I yang besar kat sini lalu, dekat highway, ini highway, lepas tu dia pun dah keluar lah satu sempang. Dekat sini sempang ni, sempang 3. Sempang 4 lah kalau kita ambil kira yang daripada datang ni. Lepas tu dia pergi sempang yang pertama. Dia pergi sempang yang kedua. Dia pergi sempang yang ketiga. Okay, berapa banyak dia nak pergi bergantung kepada nilai R ni. Bergantung kepada nilai R yang menghalang dia ni. Kalau nilai R ni besar, yang lalu dekat dia I3 ni kecil lah. Begitulah sebaliknya. Okey? Jadi bila dia lalu kat sini, dia lalu kat bandar-bandar ni, kemudian dia nak balik semula, dia masuk semula ke highway tadi. Dia masuk semula ke highway, maka dekat sinilah jadi bertambahan jumlah yang sama I balik. Itu yang jadi I besar tu sama dengan hasil tambah, sebab dia guna perkara jumlah, hasil tambah I1 tambah I2 tambah I3. Okay, ini in terms of arus elektrik. Ada perbezaan kan? Okay, ada perbezaan dekat situ. Boleh? Okay, yang kedua berdasarkan kepada beza keupayaan. Kalau beza keupayaan dia kata kat sini, kalau kita letakkan voltmeter, okay, untuk menguji ataupun mengukur berapakah perbezaan keupayaan di antara kaki 1 dengan kaki 2 bagi R1. Beza keupayaan antara dua jarak ini. Untuk mengukur beza keupayaannya, kita letak V1. Dan kita letak V2 untuk R2. Kita letak V3 untuk R3. Kita tengok beza keupayaan dekat sini ada berapa banyak kan? Dalam konteks ini, untuk sambungan secara sersiri, dia kata hasil tambah semua. Maknanya perbezaan keupayaan V1, V2 dan V3, bila kita tambah semua, dia akan dapat nilai V yang asal. Nilai V yang besar. Nampak? Okay, nilai V yang besar tu biasanya di mana? Dekat situ. Ni V yang besar ni. Dekat highway. V dekat highway. Boleh bayang tak? Kalau kat sini pun sama juga. Kalau kita letak satu V yang besar kat sini, samalah. Nampak? Kalau saya ubah kat sini, V besar kat situ. Jadi V besar ni adalah sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Okey tak? Senang kan? Sebaliknya, untuk sambungan selari, kalau kita letakkan setiap rintangan tadi untuk ukur dia punya beza keupayaan R1, kita letak V1, V2 dan V3 masing-masing perintang. Boleh? Okey, kalau kita tengok dekat situ, dia mempunyai bacaan yang sama. Okey, so beza keupayaan merentasi sel kering adalah sama dengan beza keupayaan yang merentasi setiap perintang. Tak kira lah perintang tu mempunyai bacaan yang berbeza. Nampak? Kalau berbeza, katakan R1 tak sama dengan R2, tak sama dengan R3, tetapi beza keupayaan dia sama. Boleh bayang? Okey So kalau you tengok kat sini, dia terbalik je sebenarnya. Antara yang pertama dengan yang kedua ni, dia songsang saja. Arus sama bagi siri. Tak sama bagi selari. Tetapi beza keupayaan tak sama bagi siri, tetapi sama bagi selari. Nampak? Okay? So ini konsep ni. Ini konsep penting dalam soalan objektif dia boleh tanya, dalam soalan struktur dia boleh tanya, soalan pengiraan pun dia boleh tanya. Begitu. Okey? Okey, kita sambung lagi. Last kali kita tengok dari segi formula dia, rumus, dia panggil rumus untuk menentukan rintangan berkesan. Rintangan berkesan bagi siri senang saja. Kita cuma tambah bodoh je. Tambah ringkas sajalah. Kita buat hasil tambah setiap satu. Maksudnya kalau dia ada 10 rintangan yang disambung secara siri, kita tambah semua dia. Kan? R1 tambah R2 tambah R3. Kalau setiap rintangan ni 10 ohm, 10 ohm tambah sajalah. 10 ohm. Kalau katakanlah yang ini ada 15 ohm. Okey, kata R3 ni 20 ohm, tambah sajalah. So, rintangan berkesan dia sudah jadi 45 ohm. Tak cantik. Okey, 1, 2, 3, 4. 45 ohm. Nampak?
Senang kan? Okey, so tak ada masalah sangat untuk rintangan berkesan bagi sambungan sesiri. Bagi sambungan selari, dia ada masalah sikit. Sikit je pun masalah dia. Kalau you dah biasa dengan matematik, tak ada masalah pun. Okey, so dia punya rintangan berkesan dia macam ni. Arc 1 ni adalah rintangan berkesan Ni, arc ni rintangan berkesan. So, sama dengan 1 per arc 1 tambah 1 per arc 2 tambah 1 per arc 3. Ini untuk rintangan yang disambung secara selari. Kan? Tapi ada masalah kat sini sebenarnya. Ada pelajar dia careless. Dia cuai lah. Dia cuai. Dia masukkan nilai, dia masuk dalam kalkulator, dia dapat jawapan. Okay, dia dapat jawapan. Dia terus biarkan jawapan itu. Contohnya bila dikira kan, dia dapat 10 ohm. Contoh 10 ohm. So, dia pun rasa seronok lah. Dah dapat jawapan. Salah ke betul? Jawapan dia salah. Sebab yang dikira ni adalah nilai R. Nilai 1 per R, bukan nilai R. Soalan tu mungkin dia nak suruh kita kira rintangan berkesan. Rintangan berkesan ialah R, bukan 1 per R. Tapi bila dimasukkan nilai dalam ni, dia sebenarnya dia kira 1 per R, bukannya R. Maknanya bukan 10. Ini adalah 1 per 10. Itu maksud saya. Okey, jadi nak selamat macam mana? Kita terus guna formula ini. R sama dengan 1 per R ni kita tak mahu. Okay, R sama dengan kita bracket besar kat situ. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita tutup kurungan, buat negatif 1 atas ni. Terus buat macam tu, shift. Kalau kita guna perkataan ni, kemungkinan ada kesalahan, kesilapan sebab kecuaian. Tapi kalau kat sini, insya-Allah dia kuranglah kecuaian tu. Sebab you kan berhati-hati, you tengok ada negatif 1, you tekan shift guna kalkulator, sekali jalan you dapatlah jawapan dia 0.1 ohm. Baru betul. Beza tak? Yang asal tadi you dapat 10 ohm, tapi jawapan yang sebenar 0.1 ohm. Maka kita dapat satu benda yang terlalu berbeza sebenarnya. Okey itu nasihat saya lah. Kalau you tak ada masalah, cikgu saya tak ada masalah, tak pernah salah pun saya guna formula ni. Itu terpulang lah. Ini berdasarkan pemerhatian dan pengalaman saya lah. Saya berkongsi dengan korang semua. Okey, ada masalah setakat ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Senyap je. Saya harap you all masih bersama dengan saya lah. Okey, dekat sini contoh satu diberi kat situ. Okey, perintang R1, R2, R3 diberi value masing-masing. Senang je lah, yang ni simple. Tapi ini kombinasi Ini kombinasi, dia bukannya satu jenis saja. Yang ni kombinasi. R1 ni dia kata 2 ohm. R2 ni 4 ohm. R3 ni dia kata 12 ohm. And then disuruh kita tentukan rintangan berkesan. Effective resistance. Okay, effective resistance, rintangan berkesan. Jadi yang ni kita tak boleh lah simply kita nak guna kaedah siri atau parallel. Sebab dia melibatkan gabungan. Jadi kita kena buat satu-satu. Bermaksud di sini kita kena selesaikan yang susah dulu. Yang susah dulu, kemudian dia akan jadi lebih mudah. Jadi yang susah dulu ialah yang selari ni. Yang susah tu adalah yang selari tu. Jadi kita tukar dia menjadi lebih mudah. Macam tu. Nampak? Okay, yang selari ni dilabel sebagai R4. Yang selari ni kita label sebagai R4. So, kita kira dia berdasarkan kepada rintangan selari. So, kalau kita guna kaedah rintangan selari, kita masuk dalam formula dia, kita dapat di sini. Okay, kita guna formula ni. Dalam buku ni ditunjuk contoh formula ni lah. And then kita dapat nilai R4. So, dapat nilai R4 3 ohm. Kita letaklah kat sini 3 ohm. Dia jadi senang lah. Daripada kita nampak complicated, ada gabungan dekat situ, akhirnya dia akan jadi satu bentuk saja, iaitu sesiri. So daripada sesiri ni senang sajalah, 2 tambah dengan 3, maka kita dapat 5 ohm. Senang kan? Dia akan bagi banyak jenis lah lita, dia nak uji kamu. Okay? Yang mana nak selesai dulu, yang mana nak selesai kemudian. Ini contoh yang bagus. Ini contoh yang bagus untuk permulaan, peringkat awal. Okey, lepas tu dia nak suruh cari jumlah arus yang mengalir dalam lita. Jumlah arus yang mengalir dalam lita. Tadi kita dah dapat dia punya rintangan berkesan dia 5 ohm. Kan, kita dah dapat 5 ohm rintangan berkesan. Jadi kita guna je formula yang kita dah tahu sebelum ni. Okey, V sama dengan IR. Okey, ini formula yang biasa orang gunalah
And then kita nak arus, so kita gunalah, jadilah dia, tukar dia jadi macam ni. I sama dengan V bagi dengan R. So kita gantilah formula tu, kita gantilah rumus dia. Kita ada nilai voltan 6, rintangan berkesan kita adalah 5. So kita dapat 1.2 ampere. Ini adalah yang dalam sistem 1.2 ampere ni dalam sistem. Yang lalu dekat ini. Yang lalu dekat ini pun adalah 1.2 lah. 1.2 ampere. Tapi yang lalu dekat R2 dengan R3 dia bukan 1.2. Ingat dia bukan 1.2 ampere. Tetapi keseluruhan dia, campuran dia. I2 ni, kita ada I2 campur dengan I3 sama dengan 1.2. Itu konsep yang kita tengok tadi. Ingat tak? Kan? So kita ada I2 dengan I3 ni, dia bila kita tambah dia, kita akan dapat I1 ataupun kita dapat balik yang asal. Sebab dia lalu kat sini, kemudian dia bergabung balik, dia menghasilkan I yang dekat sini. So I yang dekat sini 1.2. Jadi berapa banyak yang lalu dekat I yang lalu dekat A2 ni? Yang lalu dekat R2 berapa? Yang lalu dekat R3 berapa? Bergantung kepada nilai rintangannya. Okey tak? Okey, tapi soalan tu dia tak tanya itu kan? Dia tanya jumlah arus. Okey, jumlah arus inilah jawapan dia. Okey? Lepas tu tengok lagi. Beza keupayaan, kalau nak kira beza keupayaan yang melalui, tengok sini. Mana soalan tadi? Okey. Arus dan beza keupayaan merentasi perintang 2 ampere. Senang sajalah. Dia nak suruh kita kira ini saja. Ini kita dapat inilah. Boleh So arus kat situ. Jadi yang melalui rintangan ni, berapa kalau kita letak voltmeter kat sini lah. Kita letak voltmeter, dia nak kira beza keupayaan 2 ampere kan? Yang ini 2 ampere kan? Okey, so berapa bacaan dia? Kita pun, ni ada voltmeter V1 katakan. So berapa? Kita masuk dalam persamaan yang dekat ini saja. Yang dekat ini saja sebab kita dah ada rintangan dekat sini. Rintangan kat sini adalah 2 ampere. Maka berapa dia punya voltan dia atau beza keupayaan dia, kita gantilah dalam formula ni. Dalam formula V sama dengan IR ni. Tapi sekarang ni dia nak V1. V1 dan R1. Kebetulannya I1 kita adalah sama dengan I yang dekat luar tu, iaitu 1.2. Sebab tu dia terus guna direct 1.2 ampere tu. And then bila digantikan, dapatlah 2.4 volt. Okay, ini mudah lagi. Ini senang lagi sebab dia boleh dapat direct. Yang susah sikit nak tentukan I2 dengan I3. Okay, so kita tengok contoh dia kat situ. Nak tentukan, soalan dia kata kita beza keupayaan yang merentasi 4 ohm dan 12 ohm. Ini panjang lah sikit cerita dia. Okay, satu-satu kita buat. Nampak? Okay. So, I dia dah jadi lain. Nak kira beza keupayaan bergantung kepada berapa banyak yang dimasuk. Ini dia menggunakan konsep Ini menggunakan konsep saja. Jadi dia kata beza keupayaan secara keseluruhan ialah hasil tambah V1 dengan V2. Maka kita dapatlah V2 tadi. Kita dapatlah V2 yang kita nak. Okey, V2, V yang besar 6 volt. Kan? V yang lalu dekat V1 yang kat luar tadi ialah 2.4. Jadi kita boleh dapat dia, nilai dia 3.6 volt yang lalu dekat 4 ohm dan 12 ohm. Okay. So itu yang belum jawapan lagi Kita nak satu-satu. Sekarang ni kita cuma kira yang bahagian keseluruhan dia. Nampak Bahagian keseluruhan. Faham tak? Okay. Jadi bila kita dah dapat bahagian keseluruhan dia adalah 3.6 volt. Ini adalah 4 ohm dan 12 ohm. Kita nak kira satu-satu. Jadi kita dah dapat dia punya voltage kat situ. Boleh Kita dapat voltage kat situ. Maka berdasarkan kepada konsep kita, sebab dia dah selari antara perintang yang perintang 2 dan perintang 3 tu. Okay, dia dah selari kat situ. Dia dah selari macam ni. Okay, dia dah selari. Jadi V kat sini V2, V kat sini V3, dalam konsep kita tadi ia adalah sama. Maka V1, V2 dan V3 adalah 3.6 volt lah. Tak ada masalah lah. So kita dah dapat jawapan untuk beza keupayaan. Tak perlu kita kira panjang-panjang. Nampak? Okay kan? Dan kita ada nilai R dia. Kita ada nilai R. R2 kita adalah 4 ohm.
Manakala R3 kita adalah 12 ohm. Sama saja kita berguna balik formula tadi, V sama dengan IR. Untuk dapatkan I2, kita kira I2 sama dengan V2 bagi dengan R2. So kita dah dapat 3.6 tadi, bahagi saja dengan nilai rintangan dia iaitu 4. So kita dapat yang melalui R2 kita adalah 0.9 ampere. Begitu juga untuk R3. Yang melalui R3, arus yang melalui R3, gunalah I3 sama dengan V3 bagi dengan R3. Voltan yang sama 3.6 bagi dengan 12, kita dapat 0.3 ampere. Nampak? Dan konsep dia tadi, kalau kita tambah dua ni, kan kita balik asal balik, 0.9, kalau kita tambah dengan 0.3, so dia dapat balik 1.2 ampere. Ini dekat highway kan, dekat yang utama luar tadi. So selesai. Okay, kalau kita tak nak guna formula ni pun tak apa. Kita guna konsep. I sama dengan I2 tambah dengan I3. Kita boleh guna konsep dia. Nampak? Konsep dia adalah kita nak tentukan I3. I3 sama dengan I tolak dengan I2. So kita gantikan 1.2 tolak 0.9. So kita dapat juga 0.3 ampere. Ini kita guna konsep. Ini kita guna formula. Dua-dua boleh diguna. Okey? Ada soalan setakat ni? Boleh Boleh. Okey, bagus. Okey, so kalau boleh dia sampai kat sini saja. Okey, sampai kat sini saja. Sedikit saya nak sentuh berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Okey, ini tak susah lah, ini senang saja. Yang pertama sekali, kita kaitkan dengan panjang dia. Ada eksperimen sebenarnya, eksperimen 3.2 tu. Okey, panjang dawai salah satu yang penting yang mempengaruhi rintangan dawai. Semakin panjang, senang je lah. Supaya logik lah semakin panjang dawai, semakin banyak lah rintangan dia. So dia berkadar terus dari situ. Semakin panjang dawai, semakin besar rintangan. Itu tak ada masalah. Kita sendiri boleh fikir secara logik. Kan? Yang kedua, apa dia? Yang pertama tadi, dia punya panjang kan? Yang kedua, ini. Dia punya luas keratan rentas. Luas keratan rentas tu, kalau kita tengok kat sini, kalau dawai tu dia macam tu, okey, ini luas keratan rentas dia ni. Luas keratan rentas ni yang saya umpamakan seperti longkang tadi. Kalau longkang tu ada satu luas dia lah, satu saiz dia. Kalau kita bandingkan sungai, lagi besar kan? Lagi besar. Parit pun besar lah kan? Lepas tu ada parit besar sikit daripada longkang. Lepas tu parit tadi dia pergi ke sungai lagi besar. Kita bayangkan. So lagi luas, rintangan semakin kecil. Tengok hipotesis, kita belajar kat situ je. Okay, kan? Secara teorinya kita tengok secara hipotesis tu. Semakin besar luas rintangan dawai, semakin kecil rintangan dawai. So ini kenyataan yang sebenar lah. And then nak buktikan dia, kita buat eksperimen ini. Okay. Kita guna beberapa saiz dawai. Kita guna SWG 22, 24, 26, 28, 30. Okey, semakin besar number dia semakin kecil dia punya dawai tu. Dawai tu kita jangan sebut nipis Dawai kan dia bentuk silinder kan, banyak kali saya cakap Dawai tu bentuk silinder, kita tak sebut nipis ataupun tebal, dia kasar atau halus. Okey, kalau dia besar nombor dia ni dia semakin halus. Semakin kecil nombor dia ni, dia semakin tebal. Dia makin kasar. Okay. Tebal dengan nipis tu kita guna untuk benda yang bersifat helaian. Okay. So, sama je kita buat eksperimen ni. And then, yang kedua. Yang ketiga, kita tengok dari segi faktor yang berkaitan dengan apa lagi mana ni? Rintangan. Dua faktor je. Dua faktor je ditunjuk kat sini. Panjang dengan luas. Dia ada satu faktor lagi, jenis bahan. Jenis bahan dia. Dekat sini kot. Jenis bahan tu. Kalau okey. Suhu. Sorry. Suhu pun sama Suhu pun boleh mempengaruhi. Suhu. Okey, suhu tinggi dia akan menyebabkan rintangan dia tinggi. Sebab itu yang berlaku dalam mentol tu. Mentol tadi kan kita ganti mentol dengan dawai konstanten tadi kan, eksperimen 3.1 kan. Kalau kita guna mentol, kenapa dia tidak omit konduktor? Sebab dia jadi panas. Bila dia jadi panas, rintangan dia tidak seragam lagi. Semakin panas, rintangan dia bertambah. Jadi sebab itu dia menghasilkan jadi macam ni. Nampak? Kan? Arus lagi tinggi, rintangan dia semakin tinggi.
Sebab apa? Sebab dekat sini ni, dekat dah jadi curve ni, dia panas. Dia sudah jadi semakin panas. Itu yang dia keluar cahaya tu. Sebab dia panas. Bayangkan betapa panas. Kalau kena kita memang melecur lah kita. Kan? Boleh masak air, boleh masak telur, boleh masak nasi. Menggunakan filament tu. Tapi kita tak guna lah mentor tu. Boleh guna sebenarnya. Kalau kita tak ada bahan alat lain, kita boleh guna untuk masak. Memang filament tu pun ada dalam cerek elektrik tu. Dalam cerek elektrik, dalam rice cooker, memang ada filament tu. Kalau you tengok dalam rice cooker tu kan, kita nampak benda yang macam ni kan. Benda yang macam ni dalam cerek elektrik kan. Dalam ni ada dawai tu. Ada dawai yang banyak itu, panjang. Dia berlingkar-lingkar dalam tu. Dia berlingkar-lingkar dalam tu. Yang kita nampak tebal tu bukan, itu cover dia je. Itu cover dia je. Dia macam filament mentor tu. Disambung positif dengan negatif kat situ, dalam tu. Tu jadi panas tu. Dalam rice cooker pun sama juga. Okay. So, kita buatlah. Sekurang-kurang kita ada 3 ataupun 4. Biasa kita ada 4 lah. Kita ada 4 faktor yang mempengaruhi. Okay, ulang balik. Faktor dia, 1, panjang dawai. Yang kedua, luas. Nak habis dah. Alamak. Cepatnya. Okay, luas. Yang ketiga, dia punya suhu. Dan yang keempat, dia punya jenis. Jenis ni kita tak boleh kata lah. Jenis ni okey, ni tak okey, tak boleh kata. Dia bergantung pada kegunaan kita. Jenis ada yang memang dia bagus dari segi rintangan dia. Tinggi, maksud saya tinggi. Bukan bagus tinggi. Ada jenis tu rendah. Okay, jenis yang paling rendah sekali dalam dunia ni yang kita tengok adalah kita sebut sebagai superconductor. Okay, superconductor. Kalau dia dah super, nama dah super kan? Dia hampir zero dia punya rintangan dia. Okay, yang paling besar sekali rintangan, insulator lah, bukan conductor lah kan. Okay, so saya rasa sampai kat situ.